أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sesungguhnya Al-Quran merupakan petunjuk ke jalan yang amat benar dan betul, dan memberikan berita gembira bagi orang yang beriman yang mengerjakan amal yang soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang sangat besar. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati dalam kursi majlis, Yang Bahagia Tuan Haji Khairul Nizam Khairuddin, Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, Yang Berhormat Al-Fadhil Ustaz Mat Fadli Syari, Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, Yang Bahagia Tuan Haji Muhammad Nazim Ahmad Azmi, Seusaha Dewan Pemuda PAS Malaysia yang juga pengarah bagi panitia Muktamar Dewan Pemuda PAS Malaysia, Yang Berhormat Al-Fadhil Senator Ustaz Idris Ahmad, Naib Presiden PAS, Yang Bahagia Tuan Haji Kamaruzaman bin Muhammad, Ketua Penerangan PAS Pusat yang juga selaku pemerhati PAS Pusat, Yang Berhormat Senator Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal, Ketua Armada Bersatu Malaysia, merangkap timbalan Menteri Belia dan Sukan, Yang Bahagia Saudara Syahir Adnan, Ketua Pemuda Parti Ikatan, tertinggal saya, minta maaf Tan Sri Al-Qadir Syekh Fadil, Presiden Parti Ikatan, tetamu kehormat kita pada kali ini. Yang Bahagia Dr. Nazmi bin Faiz Aris, Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, mewakili Yang Bahagia Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, ahli-ahli tangkuasa kerja PAS Pusat yang turut hadir pada bersama kita pada Muktamar Pemuda pada kali ini, Yang Berhormat Al-Fadhil Ustaz Imam Abduh dan Berhormat Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi, Yang Berhormat Ustaz Haji Wan Roslan Wan Hamad, Exco Belia dan Sukan Negeri Kelantan, Yang Berhormat Tuan Haji Zuraidin Abdullah, Timbalan Exco Belia, Sukan dan NGO Negeri Kelantan, para perwakilan, Dedek Hormat, tetamu-tetamu jemputan, termasuk pimpinan dan tengkuasa Dewan Himpunan Penyokong PAS daripada UMNO, MCA, MIC, rakan dalam Gagasan Sejahtera daripada Parti Ikatan, dan seluruh perwakilan, pemerhati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Tidak lupa kepada sahabat-sahabat kita yang melalui video conference daripada Kedah, Pulau Pinang dan Perlis. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti perjalanan Muktamar Dewan Pemuda PAS Malaysia pada kali ini dalam suasana norma baru yang dinyatakan oleh kedua-dua pengucap utama kita, sama ada alu-aluan daripada pengarah ataupun ucap utama daripada Ketua Pemuda yang telah pun disampaikan sebelum ini. Tuan-tuan sekalian, hari ini pemuda bermuktamar kali yang ke-61. Daripada 66 tahun berdirinya PAS sebagai sebuah gerakan Islam di negara kita, di Malaysia. Penglibatan PAS yang meletakkan asas utama dalam perjuangan dengan menjadikan dakwah, siasah dan tarbiyah sebagai tiga tonggak utama bagi mencapai cita-cita yang besar, iaitu mewujudkan sebuah negara yang diberkati oleh Allah, diradai oleh Allah dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam menghadapi cabaran-cabaran yang besar dalam sejarah panjang perjuangan PAS, kita menyedari betapa naik jatuh atau jatuh dan bangunnya
perjuangan kita yang dinilai sama ada dalam konteks penglibatan kita dalam bidang-bidang politik atau kerjasama politik, atau yang besar lagi ialah dalam gerak kerja dakwah bagi mencapai cita tersebut. Maka dalam situasi yang kita hadapi pada waktu ini, Dewan Pemuda merupakan sayap penting bagi parti, bahkan mencetuskan beberapa idea baru dalam penyambungan dan gerak kerja parti secara keseluruhannya. Tahniah bagi pihak PAS Pusat kepada pemuda yang sentiasa ceria dan hijau dalam perkembangan sejak mula di tubuh parti hingga ke hari ini dan insya-Allah berterusan sampai masa akan datang. Beberapa gagasan-gagasan baru yang dikemukakan oleh Dewan Pemuda bukan saja berlega dalam konteks pemudanya, bahkan terkadang ianya menjadi polisi dan dasar diterima di peringkat pusat, termasuklah menjadikan kepimpinan ulama sebagai teras dalam perjuangan parti. Lantaran itu, parti melihat bahawa keceriaan dan cabaran-cabaran yang baru yang sedang kita hadapi memerlukan suatu dukungan yang sangat utuh dan kuat, khususnya di kalangan anak-anak muda kita bagi mencapai cita besar sebagaimana yang kita nyatakan dalam mukaddimah tadi. Para perwakilan pemerhati dan hormat tuan-tuan sekalian, dalam menghadapi cabaran norma baru yang kita hadapi, kita menyedari betapa norma baru COVID-19 telah pun mengubah segala paradigma dunia keseluruhannya, sama ada dalam pendekatan ekonomi, pekerjaan, perhubungan, bahkan dia meliputi aspek-aspek keagamaan yang memerlukan suatu penelitian dan persediaan yang kukuh dan rapi kepada perubahan-perubahan tersebut. Kita menyedari bahawa norma baru yang kita alami pada waktu ini mungkin mengambil masa yang sangat lama, bahkan saya penuh yakin percaya dia akan menukarkan norma lama yang kita tidak mungkin lagi balik kepada norma tersebut. Persiapan ini memerlukan suatu anjakan besar dari sudut persiapan parti, bahkan jentera dalam menghadapi pilihan raya atau pendekatan dalam konteks dakwah. Maka oleh kerana itu, dalam menghadapi situasi yang baru yang sedang dialami hari ini, dunia masih lagi meraba-raba mencari vaksin terbaik bagi mengatasi cabaran tersebut. WHO meramalkan kemungkinan dalam tempoh 2 tahun barulah vaksin dapat ditemui. Namun, perkembangan mutakhir ini dengan suatu anjakan ataupun virus yang disebut sebagai yang sangat luar biasa berkembang. Sebagai contoh, apa yang sedang berlaku di India 2-3 hari lepas membuktikan kepada kita dunia sebenarnya masih lagi tidak selamat dalam situasi cabaran COVID-19. Oleh kerana itu, sebagai sebuah gerakan Islam, PAS bukan saja perlu berhadapan dengan cabaran, tetapi perlu menyediakan kelengkapan diri bagi menghadapi cabaran-cabaran yang dijangka dan yang tidak dijangka. Sehubungan dengan itu, beberapa perkara asas bagi mencapai cita-cita ini perlu dilaksanakan dan digerakkan dengan sebaik mungkin. Di antara persiapan yang perlu ada pada kita, khusus di kalangan Dewan Pemuda dan dewan-dewan dalam parti, kita telah pun melakukan suatu anjakan besar dalam konteks politik setelah berlakunya pilihan raya ke-14. PAS bersama dengan rakan kita Gagasan Sejahtera merupakan suatu komponen bersama-sama dengan UMNO, dan insya-Allah kalau ikutkan jadual asalnya pada 14 hari bulan ini kita menyambut ulang tahun pertama Muafakat Nasional, di mana kita menerima kehadiran parti bersatu sebagai komponen penting dalam Muafakat Nasional. Walau bagaimanapun, sambutan itu terpaksa ditangguh kerana menghadapi pilihan raya yang diadakan di Sabah pada waktu ini. Tuan-tuan sekalian, dalam menghadapi cabaran politik yang serba yang disebut sebagai cacar merba mutakhir ini, yang menyebabkan suatu polemik baru khusus di kalangan anak muda, bila mana 23% kajian mendapati pemuda
telah pun rasa muak dengan situasi politik yang ada pada waktu ini. Kita perlu menterjemahkan penyelesaian kepada kemelut tersebut. Walaupun PAS di antara parti yang awal memfailkan di mahkamah supaya agenda lompat parti atau meninggalkan parti asal dapat dicegah, tetapi mahkamah menolak kerana dia bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Namun apa yang penting kepada kita dalam menguruskan perubahan tersebut ialah suatu anjakan di kalangan generasi muda yang sedang melanda dunia seluruhnya yang kita perlu menyedari dan perlu kita merasai. Di mana suatu trend baru di kalangan anak muda yang membentuk suatu muafakat politik di kalangan anak muda bagi menarjui negara. Dan ini sedang berlaku di kebanyakan negara dan dia sedang juga berlaku dalam konteks negara kita di Malaysia pada waktu ini. Ini adalah suatu perubahan yang sedang berlaku kerana data yang ada pada kita menjelang pilihan ke-16 bukan 15. Menjelang pilihan ke-16 di mana anak muda merupakan generasi yang akan menentukan hala tuju politik pada masa depan negara Malaysia. Pembentukan hampir 64% anak muda merupakan suatu fenomena baru dalam menghadapi situasi ini. Peningkatan generasi tua. Kebanyakan negara-negara di dunia yang memperlihatkan kepada kita bagaimana generasi muda mengambil alih dalam pendekatan politik, menerajui, bahkan menjadi presiden, menjadi menteri-menteri dalam usia yang sangat muda di kebanyakan negara dunia. Dan inilah yang sedang bergerak di bawah yang kita perlu membuat persiapan. Di samping kita menyedari perlunya cabaran yang besar yang sedang kita hadapi pada waktu ini, iaitu cabaran bagaimana perlunya kita urus media baru yang menjadi senjata baru dalam menghadapi pilihan raya dan senjata baru dalam situasi yang ada. Sebagaimana yang kita memahami, setiap zaman Allah Ta'ala mengutuskan, setiap waktu Allah utuskan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Setiap mukjizat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ialah sesuai dengan zamannya. Maka mukjizat Nabi Muhammad ialah Al-Quranul Karim. Cabaran yang dibawa, yang diketengahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim ialah cabaran bagaimana mengurus media. Bagaimana mengurus media yang ada. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat pertama, Iqra. Bahkan makhluk pertama dicipta oleh Allah ialah kalam. Bukan syurga, bukan malaikat, bukan arash, tetapi al-qalam. Berdasarkan hadis sahih bahawa makhluk pertama dicipta oleh Allah ialah kalam. Dan ayat pertama turun ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram ladzi 'allama bil qalam. Menghadapi cabaran ini, parti melihat perlunya diurus dengan penuh tersusun bagaimana kita menghadapi senjata cabaran media baru yang perlu ditangani dengan penuh hemah dan penuh cermat. Kecelaruan dalam media baru yang tidak lagi melihat kepada fakta kebenaran sesuatu maklumat disebarkan. Fitnah yang melampau yang berlaku dalam media sosial sehingga seseorang menjadi bahan serangan pihak-pihak musuh. Bahkan ini berlaku sehingga kita menyaksikan bagaimana kuatnya gelombang tersebut dalam pilihan raya ke-14. PAS menghadapi cabaran besar di waktu kita menghadapi pilihan raya umum yang ke-14. Bagaimana fitnah 90 juta melanda parti dan bagaimana fitnah-fitnah tersebar secara meluas. Dan dalam waktu yang singkat kita perlu menjawab situasi ini. Maka kerana itu satu badan akan ditubuhkan oleh parti secara khusus bagi menangani cabaran media baru, bagaimana kita mengenalkan fakta-fakta yang jelas dalam Al-Quran sebagai bukti, sebagai hujah, sebagaimana seringkali disebut oleh pimpinan kita terdahulu, almarhum Ustaz Fadil, almarhum Tuan Guru Aziz, almarhum Ustaz Dr. Harun Din,
dan tokoh-tokoh yang lain dalam kepimpinan kita bahawa PAS apa agenda sekalipun, fakta kita mesti bertolak kepada sumber wahyu Quran dan sumber hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun isu, dia akan naik dan turun, dia akan hadir dan hilang, dia akan bertukar silih berganti. Namun dasar kita, asas perjuangan parti mesti tak boleh elak daripada sumber, rujuk kepada Quran, rujuk kepada hadis. Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah wa ila Rasul. Maka kan itulah dasar kita mesti jelas bahawa apa fakta yang ada pada kita, penyelesaiannya ialah melalui cara Islam. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ini jalanku yang lurus, maka hendaklah kamu mengikutinya. Oleh kerana jalan yang menyebabkan, yang menjadi panduan bagi kita dalam mengurus apa saja, termasuk urusan politik atau urusan kemasyarakatan, urusan negara, kita adalah umat yang ada panduan. Bukan umat yang menjadikan akal semata-mata sebagai panduan dalam mengurus negara, tapi kita ada sumber rujukan. Kita ada Quran, kita ada hadis, kita ada pandangan ulama yang muktabar. Kita bukan umat yang awal, kita umat yang mengikuti apa yang telah dibina sebelum kita. Oleh kerana itu, PAS sebagai sebuah parti yang berteraskan dasar yang bersifat universal. Agenda PAS bukan agenda perkauman. Agenda PAS bukan agenda keagamaan yang hanya tertutup di kalangan kita. Tapi sifat universal Islam itu sendiri yang dipaksi pada gerakan PAS yang sepatutnya diterima baik oleh seluruh masyarakat. Namun, agenda musuh menjadikan Islam fobia supaya Islam tidak ke depan, walaupun mereka tiada hujah untuk menolak bagaimana kejayaan pembentukan masyarakat yang dibina oleh parti PAS. Pencapaian kita di Kelantan sebagai contoh, dan toleransi kita dalam hak beragama yang bukan dijamin dalam perlembagaan persekutuan, dijamin oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Demikian juga keadilan bukan dijamin dalam perlembagaan sahaja, dijamin oleh Allah dalam Quran, di mana kita dituntut untuk berlaku adil. Ayat-ayat dibaca oleh pimpinan kita sebelum ini memperlihatkan bagaimana kita nak menterjemahkan keadilan ini, kesaksamaan ini kepada umat dan kepada masyarakat. Lantaran itu, kita penuh yakin dan percaya ketakutan kepada jenama dapat kita urus bila mana kita berjaya membuktikan kejayaan kita dalam menterjemahkan agenda dalam apa yang kita sebut selama ini dalam tindakan politik kerajaan yang kita telah kuasai. Menterjemahkan agenda perjuangan. PAS, kita memerintah 30 tahun di Kelantan. Kita mengambil alih kerajaan di Terengganu. Alhamdulillah, terkini kita ambil alih kerajaan bersama dengan rakan-rakan di Kedah. Kita menyertai kerajaan pusat dalam keadaan yang tidak begitu kukuh. Oleh kerana itu, kita perlu mempersiapkan jentera parti dengan serta-merta bagi menghadapi pilihan raya umum yang tidak berapa lama lagi. PAS bersama dengan rakan Gagasan Sejahtera dalam muafakat nasional, bersama memayung Perikatan Nasional di peringkat persekutuan. Ada orang tak faham mana satu, muafakat nasional ke Perikatan Nasional ke Barisan Nasional. Tuan-tuan sekalian, kita membentuk muafakat nasional dalam konteks membina kekuatan di Semenanjung melalui kepengukuhan PAS bersama Gagasan Sejahtera, UMNO bersama dengan Barisan Nasional dan Parti Bersatu dalam komponen-komponen Parti Bersatu. Ini dibentuk muafakat politik dalam konteks Semenanjung Malaysia. Di Sabah ada muafakat di peringkat negeri Sabah. Di Sarawak ada muafakat dalam konteks negeri Sarawak.
Gabungan tiga-tiga muafakat inilah membentuk Perikatan Nasional di peringkat pusat. Supaya kita memahami di mana kedudukan kita. Oleh kerana itu, kita menyedari bahawa kedudukan parlimen yang tidak kukuh, yang tidak stabil, menyebabkan tidak banyak perkara perubahan yang kita boleh lakukan. Oleh kerana itu, kita mesti gerakkan seluruh kekuatan bagi mencapai 2/3 majoriti parlimen dalam pilihan akan datang. Keterampilan PAS, kedudukan dalam konteks kerajaan. Kita ada 3 menteri dan 5 timbalan menteri. Di samping beberapa pos-pos yang lain. Saya ada sedikit diberi peluang, diberi amanah memikul tanggungjawab yang berat ini bersama dengan rakan-rakan kita. Bagaimana untuk menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, mana-mana perintah Allah yang tak boleh laksana kerana tidak ada kuasa politik, aku akan gunakan kuasa politik yang aku ada demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kuasa politik menyempurnakan perintah Allah. Perintah Allah ialah perintah kemakmuran dunia, keadilan sejagat, keharmonian semua bangsa. Kita berdepan dengan berbagai masalah dalam tempoh kita merdeka. Kita masih belum selesai yang perlu diurus. Isu perpaduan nasional, isu perbandingan perbezaan di antara agama-agama yang sering kali dimainkan, isu pembangunan di luar bandar yang masih lagi belum mencapai tahap sepenuhnya. Bahkan kita berdepan dengan ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi yang berlanjutan. Semua ini memerlukan suatu penelitian kepada agenda-agenda besar yang perlu kita hadapi. Sehubungan dengan itu, maka kita telah pun berusaha pengalaman yang ada di Kelantan selama 30 tahun. Pengalaman negeri Terengganu dan pengalaman negeri lain yang dapat kita adaptasikan bersama rakan-rakan kita dalam kerajaan yang ada pada hari ini. Wakilan, pemerhati, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Dalam menghadapi cabaran ini, maka kita perlu melihat kepada big picture, gambaran besar. Jangan hanya melihat dalam konteks yang kecil. Terkadang ada orang bangga dengan menangnya cawangan dia, walaupun Don tak pernah menang. Ada orang rasa hebat, cawangan saya tak pernah kalah, walaupun dia tak pernah menang di peringkat Don dan peringkat parlimen. Dan kerana itu, dalam konteks ini, terkadang kita harus melihat kepada jangka panjang dalam buat keputusan. Ada polisi yang dipegang oleh Majlis Syura Ulama. Kita dalam parti, kita tidak bimbang kerana parti dipandu oleh Majlis Syura Ulama dalam buat apa-apa keputusan selagi tidak bercanggah dengan syarak. Namun, di sana ada perkara strategi yang perlu kita memahami kaedahnya. Dalam perkara strategi inilah yang perlu kita patuh kepada keputusan pimpinan parti. Ada perkara yang kita tak nampak, yang pimpinan kita nampak. Ada perkara yang parti buat keputusan yang sangat pelik, yang gagal difahami oleh ahli-ahli di bawah. Dan tidak semua kita boleh berkongsi dengan ahli kita di bawah dalam membuat suatu keputusan strategi. Ada wartawan mari tanya saya, apa rahsia PAS mencapai kemenangan? Saya kata kalau bahagian rahsia memang tak boleh beritahu. Mereka mari tanya rahsia kita, mana boleh beritahu. Demikian juga strategi. Ada strategi Nabi saja tahu, sahabat pun tak tahu, Sayyidina Abu Bakar pun tak tahu. Saya timbalan presiden. Dalam mengurus parti, bila pimpinan buat keputusan, presiden buat keputusan, ada perkara yang saya jumpa dia tanya saya personal. Ada perkara yang saya sami'na wa ata'na. Kerana dia mungkin nampak, mungkin saya tak nampak. Waktu berlakunya perang Khaybar, tiba-tiba Nabi minta sahabat bersiap. Bersiap satu pasukan perang. Masing-masing bertanya perang di mana. Tak ada siapa yang tahu. Oleh kerana Nabi arahkan bersiap, masing-masing buat persiapan.
Lalu Nabi SAW menggerakkan tentera ke selatan Madinah. Lalu sahabat tentera berfikir, nak ke mana pergi ni? Bertolak ke selatan Madinah. Tak lama berjalan, tiba-tiba dia kata berhenti. Kita berkemah di sini. Lagi sahabat pening. Baru saja beberapa jam berjalan, tiba-tiba berhenti. Lalu turun masing-masing pasang kemah. Dalam keadaan masing-masing tak tahu. Tanya sahabat-sahabat utama, tak tahu. Tengah malam, tiba-tiba dia kata bersiap. Kita bertolak sekarang. Tengah malam. Lalu sahabat bangun bersiap, patah balik bergerak ke utara Madinah. Khaybar di utara Madinah, bukan di selatan Madinah. Habis kenapa Nabi perlu pergi ke selatan dulu? Kerana strategi. Kenapa PAS tidak bertanding di Sabah? Ahli kita, saya turun ke Sabah semalam. Bertemu dengan pimpinan. Memahami kekecewaan, kesedihan. Tetapi, kita melihat kepada agenda yang besar. Presiden mengeluarkan satu kenyataan. Alhamdulillah, seluruh jentera parti akur termasuk seluruh pimpinan petugas di Sabah akur pada keputusan parti kerana melihat kepada agenda besar. Jangan kita terperangkap dengan agenda musuh supaya kita bertanding, akhirnya pecah dan mereka akan mencapai kemenangan. Kita berjaya mengelak perangkap yang dipasang oleh musuh. Presiden menyatakan bahawa kita buat keputusan demi mengelak perpecahan yang menyebabkan kita akan hilang peluang bagi mencapai kemenangan. Terkadang kita terpaksa tunduk kepada suatu keputusan besar. Sedikit pengalaman saya nak berkongsi. Tidak banyak tempat saya berkongsi cerita ini. Menghadapi pilihan ke-12. Pada waktu itu, PAS kita berada dalam perikatan, dalam barisan alternatif. Dalam Pakatan Rakyat. Kita mengagih jumlah kursi berdasarkan parti-parti yang ada. Bilangan kursi. Bukan di mana kursi itu. PAS dapat berapa, PKR berapa, DAP berapa. Salah satu kursi itu, kursi yang dituntut oleh PKR, pada asasnya, kursi itu berada di Kelantan. Parti buat keputusan, kita tak boleh serah kursi di Kelantan kerana kursi ini kursi yang kita pasti menang. Data yang kita ada. Rakan kita PKR pada waktu itu, dia kata tak kisah asal jumlah, kami nak jumlah yang cukup. Akhir kita swap, kita tukar. Kelantan tukar dengan Pahang. Kelantan tukar dengan Pahang. Don kita di Kelantan kekal pada PAS, don PAS di Pahang tukar kepada PKR. Tentulah pimpinan di peringkat kawasan tak boleh tengok, tak nampak. Pimpinan negeri pun tak nampak. Pimpinan pusat saya tahu. Maka kerana itu kita tukar. Ya. Akibatnya, tentulah rakan kita di Pahang tak puas hati. Kenapa kami diberi? Kita kata, daripada kita beri kursi yang kita menang, maka kita kena pertahankan kursi yang kita yakin menang. Tetapi, apa yang berlaku? Berlaku tak puas hati, keluar parti, hantar jadi calon bebas. Bertanding di calon bebas, hilang deposit. Itu tak apalah. Parti kawasan sebut pecah. Sebab yang keluar ialah pimpinan tertinggi kawasan. Tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat semua, akhir jadi DAP semua sekarang. Yang keluar tu DAP sekarang. Sebab itu kadang-kadang keputusan penting besar begini, kita dengar dan kita patuh. Keputusan strategi yang tak semua kita boleh maklum kepada ahli-ahli kita. Dalam peristiwa peperangan Zatus Salasin, sahabat tak puas hati bila Nabi melatih Amr bin As jadi panglima tentera. Kan dia baru masuk Islam dalam 6 bulan baru. Sedangkan bersama tentera dia ada Umar Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar Al-Khattab. Tiba-tiba Nabi lantik Amr bin As.
bergerak tentera pertama 200 orang. Sewaktu nak bergerak, Nabi SAW memakai pada kepala Amr bin As satu ikatan kain. Pergilah kamu dan bawa balik kemenangan. Dan bawa balik kekayaan khazanah, rampasan perang sebagai tanda kemenangan. Amr bin As bertolak. Sampai tengah malam, di kawasan yang sangat sejuk, Zatul Salasin utara, sangat sejuk. Madinah ni kita fahamlah kalau waktu sejuk dia sangat melampau sejuk. Tentera-tentera mencadang untuk mengunggun api bagi mengurangkan kepanasan, memanaskan badan masing-masing. Lalu Amr kata, jangan siapa-siapa yang unggun api. Siapa-siapa yang unggun api, aku akan campak di dalam api. Masing-masing senyap. Umar Al-Khattab tak puas hati. Umar datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, tentera kita kesejukan. Kenapa penglima tentera tak benarkan kita unggun api? Nanti tentera kita kesejukan. Apa kata San Abu Bakar? Ya Umar, dia ketua, patuh. Dia ketua kita, Nabi lantik dia. Tanggungjawab kita patuh kepada keputusan dia. Umar pun senyap. Umar tak kata aku pun setuju dengan kau juga. Tak patut penglima tentera kita buat macam ni. Bagaimana kalau kita tubuh cawangan baru? Abu Bakar menenangkan yang tak puas hati. Tanggungjawab pemimpin meredakan kepanasan, menyelesaikan masalah, menunduk perkara-perkara yang sengaja disebar oleh musuh daripada dalaman dan daripada luar. Tanggungjawab pemimpin bukan menimbulkan kekeliruan, bukan menimbulkan kekecohan, bukan menimbulkan rasa tak puas hati. Sebaliknya, pemimpin meredakan keadaan. Akhirnya, mereka tidur sepanjang malam dalam keadaan kesejukan. Pagi besok bila bangun tidur, panglima tentera merasa pakaian dia bermimpi, paksa mandi hadap besar. Dia bawa kepadanya air. Dimasukkan tangan dia, sejuk sangat. Lalu dia bertayamum. Dia tidak mandi hadap besar. Sahabat-sahabat rasa, kenapa tak mandi air ada? Tayamum bila tak ada air. Ni air ada. Kenapa bertayamum? Apakah kata dia ketua kita? Sampai waktu sembahyang subuh, dia menjadi imam sembahyang subuh. Makmum masing-masing kata, mana boleh tayamum jadi imam? Kita berwuduk. Dan kita belajar kaedah fiqh. Kalau dia yang berwuduk, dia bertayamum, yang berwuduk tu jadi imam. Tapi dia imam. Mereka mengadu, ya Abu Bakar pasal apa? Bakar dia ketua kita. Patuh. Besok berlaku peperangan. Alhamdulillah. Serangan kali pertama di waktu musuh belum bersedia, menyebabkan musuh bertempiaran lagi. Dan sebahagian harta rampasan perang dapat dirampas. Sebahagian tentera mengejar musuh. Dan musuh lari ke suatu jalan. Ya, tiba-tiba Amr bin As kata, berhenti. Berhenti semua. Mari kita balik ke Madinah. Keputusan yang sangat tidak disetujui oleh sebahagian besar tentera Islam. Kenapa kita tak teruskan serangan? Kalau kita terus, kita pasti mencapai kemenangan besar, kata mereka. Kata Amr, tidak. Berhenti. Mari kita balik ke Madinah. Ada orang tanya, kenapa tak letak dia calon di Sabah? Letak dia 10. Ini kekuatan parti kita. Syiar kena ada. Bendera PAS kena naik.
Walaupun hilang deposit. Saya kata, patuh sebab dia presiden kita. Tuan-tuan, balik ke Madinah, sahabat-sahabat tu berjumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami tak puas hati panglima tentera dengan 2-3 perkara ni. Nabi panggil Amr bin As. Pertama, kenapa kamu tak benarkan tentera unggun api, sedangkan kamu tahu tentera dalam kesejukan? Dia kata, ya Rasulullah, aku tahu geografi tempat medan perang Zatus Salasin. Kita berada satu bukit, ya Rasulullah. Musuh kita berada di bukit sana. Kalau kita unggun api, musuh tahu di mana kita berada dan musuh tahu berapa ramai jumlah tentera kita. Sebab itu aku tak benarkan unggun api supaya musuh tak tahu kehadiran kita. Kata orang Kedah, awak tak beritahu. Awak tak abang. Mereka tak main. Nak abang macam mana? Tuan-tuan, di medan perang hanya ada arahan, bukan hanya ada mesyuarat. Di saat perang hanya patuh arahan, bukan waktu kita mesyuarat nak ambil keputusan, kecuali dalam perkara yang sangat penting. Kalau buat mesyuarat, akan ada yang kata saya setuju unggun api. Kata kumpulan ni, cawangan ni kata saya rasa tak setuju, saya setuju ketua. Ya. Kata AJK kawasan 2 orang, saya setuju pandangan pembangkang, kita unggun api. Ni nak perang ke nak mesyuarat ni? Ya. Bila api tengah membakar, keputusannya ialah arahan. Jadi oleh kerana itu, dalam perkara ini, kita kadang-kadang kesabaran kita sebenarnya memang hebat, diuji berkali-kali. Sebab itu Allah Ta'ala mendahulukan sabar daripada sembahyang. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah sebut sabar dulu, baru Allah sebut sembahyang. Walaupun sembahyang itu penting, tapi Allah sebut wasta'inu, minta tolong pada Allah dengan sabar dan didirikan sembahyang. Bahkan Allah Ta'ala mendahulukan sabar daripada takwa pada Allah. Walau takwa itu sangat penting, semua kita tahu. Ya allazina manusbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Ittaqullah duk nombor 4. Bukan mana tak penting, tapi nak tunjuk bagaimana kesabaran itu adalah kejayaan. Sabar itu ialah kejayaan. Dalam buat keputusan, pimpinan kadang-kadang kita biasalah, kita akan diserang daripada pelbagai sudut. Dan kita tak mungkin buat sesuatu untuk musuh kita puas hati. Nama pemusuh. Ya, tak bertanding, diserang, bertanding pun diserang, duduk saja pun diserang, tak buat apa-apa pun diserang, buat apa-apa pun diserang. Ya. Yang penting, kita buat, pertama, jangan bercanggah dengan syarak. Yang kedua, cari redha Allah bersama redha makhluk Allah. Yang ketiga, keputusan yang kita dokong berjamaah. Alaikum bil jamaah, kata Nabi. Keputusan dibuat secara jama'i, maka keputusan itulah keputusan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, perwakilan, pemerhati sekalian, di antara perkara yang mungkin saya ingin sentuhkan juga ialah kita perlu manfaatkan semaksimum mungkin peranan kita dalam kerajaan yang sedang kita berada bersama-sama pada waktu ini. Mungkin pas sudah 3-40 tahun kita berakhir dalam bersama kerajaan waktu kita dalam Barisan Nasional. Ya, selepas terjadi 13 Mei dan pada waktu itu pas bersama dalam kerajaan. Hasilnya dapat kita rasai sampai ke hari ini. Alhamdulillah. Tan Sri Kadir, Syekh Fadil, yang orang lama dalam politik Malaysia, yang tahu bagaimana kemeluk berlaku waktu tragedi 13 Mei dan bagaimana almarhum Tun Razak datang bertemu dengan Presiden PAS, Datuk Asri, memikirkan agenda bagaimana untuk muafakat kita menyelamatkan orang Melayu Islam dalam konteks Malaysia pada waktu itu. Ya. Dan kerana itu kita melihat bahawa kedudukan kita PAS sebahagian daripada komponen dalam kerajaan yang menyebabkan kita mempunyai ruang-ruang yang sangat banyak untuk kita gerakkan. Ya. Pertama, menterjemahkan apa yang
dasar parti yang ditakuti oleh musuh selama ini. Kerana cabaran ialah kejahilan. Ya. Terkadang bila orang tak nampak bagaimana agenda yang PAS nak bawa, sebab kita digambarkan dengan pelbagai bentuk Islamfobia yang ditahan oleh pihak pelbagai pihak. Maka bila kita duduk dalam kerajaan, kita terjemahkan, kita buktikan kemampuan kita, pencapaian kita dan pencapaian agensi yang kita pegang. Alhamdulillah. Ya. Berita gembira sedikit, ya, kita sentiasa dimaklum tentang prestasi menteri dan timbalan menteri kita dalam setiap pertemuan kita dengan kepimpinan tertinggi negara. Alhamdulillah, saya nak sebut bahawa kepimpinan kita, menteri, timbalan menteri dan semua yang kita ada ni mendapat kedudukan yang ranking disebut pada saya, disebut pada pimpinan lain, ya, ialah ranking A+. Saya bukan nak masuk bakul angkat sendiri atau naik lift tekan sendiri, ya. Tetapi apa yang penting tuan sekalian, bagi kita tak apalah orang nak nilai macam mana pun, itu hak orang lain. Tetapi yang penting kita laksanakan tanggungjawab kita dengan sebaik mungkin. Ya. Oleh kerana itu, ya, budaya, ya, yang sedang berlaku pada fenomena waktu ini ialah musuh-musuh kita yang hilang kerajaan. Ya, memanglah mereka tiba-tiba hilang kerajaan, hilang kuasa, hilang kedudukan. Serangannya sangat pelik dan sangat luar biasa. Itu biasalah. Ya. Tetapi dalam menghadapi cabaran-cabaran yang sedia ada ini, kita perlu membina, mengkaderkan semua kepimpinan. Saya minta pemuda beri fokus yang agak serius kepada isu pembinaan kader di peringkat universiti-universiti, sekolah-sekolah pengajian tinggi. Walaupun pilihan ke-15, pengundi 18 tahun belum lagi diterima sebagai pengundi, tapi menjelang pilihan ke-16, 18 tahun sudah terima sebagai pengundi. Maka kan itu kita perlu mengenal pasti, ya, tokoh-tokoh kepimpinan di peringkat bawahan untuk kita latih dia dan kita libatkan mereka dalam perjuangan yang kita bawa supaya mereka berada bersama-sama dalam arus perdana pembangunan kepimpinan pada masa hadapan. Bagi saya, apa yang sedang berlaku dalam perubahan kerajaan ada inilah sebagai merintis, membuka laluan. Andalah yang akan mengisi kemenangan selepas ini, insya-Allah. Kalau nak lihat kata Soekarno, kalau anda ingat kepimpinan masa depan, tengok pemuda pada waktu ini. Dan saya sangat bangga dengan pemuda PAS, dengan akhlak kepimpinan, komitmen, kesungguhan bekerja yang telah ditunjukkan selama ini. Tahniah pada Dewan Pemuda PAS. Akhir sekali, saya ingin memperkukuhkan apa disebut oleh Ketua Pemuda dalam ucap utama tadi. Bahawa kekuatan yang ada pada kita ialah kekuatan membina aspek tarbiyah sebagai asas kekuatan bagi pembinaan parti kita. Ya. PAS bukan hanya parti politik yang berpaksi pada kursi saja. Mungkin parti-parti lain melihat kalau tak dapat kursi bertanding, tak ada apalah perjuangan. Tapi perjuangan kita banyak. Dan memasuki kerajaan itu tak semesti melalui kursi pilihan raya saja. Bahkan terkadang kesabaran kita, strategi yang betul menyebabkan kita berada bersama-sama dengan arus pemerintahan kerajaan. Ya, bila tentera, ya, Jalut yang Talut melawan tentera Jalut, ya, masalah mereka pada waktu itu ialah siapa yang boleh bantu sama. Lalu mereka buat keputusan panggil Nabi Daud untuk join sama. Kenapa dia tak pergi bersendirian? Kerana kekuatan yang ada perlu tambahan. Maka siapa ada? Nabi Daud AS. Dipanggil Nabi Daud AS bersama. Apa komitmennya? Apa janjinya? Kalau kita menang, separuh kerajaan akan dibagi dua. Sebahagian pada Nabi Daud dan sebahagian pada tentera-tentera Talut yang melawan Jalut. Bila berlaku kemenangan tersebut, pembahagian tak diberi. Ya. Janji kalau menang bagi separuh-separuh. Tapi tak dibagi. Nabi Daud AS tahu di sebalik apa berlaku ni ada hikmah yang Allah sengaja rahsiakan, yang kita pun tak tahu. Kesabaran Nabi Daud AS. Sehingga bila berlaku kematian,
Tidak ada siapa lagi yang boleh menjadi ketua melainkan Nabi Daud AS. Akhirnya, yang asas patut dapat separuh, rupanya dapat semua kerajaan pada Nabi Daud AS. Dan diwarisi kemudiannya kerajaan yang lebih besar oleh Nabi Allah Sulaiman AS, anak Nabi Daud AS. Makinlah serentak dengan itu, kita mesti bergerak ke arah bagaimana mempersiapkan di semua peringkat-peringkat parti, jentera parti, ya, untuk kita mendalami dan kita mempersiapkan persiapan ke arah agenda lebih besar lagi, ya. Dan saya fikir cabaran-cabaran ini yang kita insya-Allah dalam muktamar kita pada kali ini kita memperhalusi beberapa plan tindakan strategik di peringkat parti bersama-sama dengan jentera-jentera kerajaan, ya, dan kita manfaatkan ruang yang kita ada untuk kita laksanakan apa yang telah kita gagaskan sebelum ini. Dan saya pun yakin percaya rakan-rakan kita yang bukan Islam, khususnya bersama-sama dengan himpunan penyokong PAS, bahkan di luar daripada parti kita, sebenarnya mereka mengetahui keadilan, keharmonian yang kita bawa. Ya, walaupun mereka secara berdepan mungkin mereka cakap berbagai, tapi bila dalam pertemuan, perbincangan, saya kata kalau nak tengok keadilan agama-agama, pergi tengok di Kelantan, 30 tahun pemerintah Kelantan. Dan kalau nak tengok bagaimana kita bagi hak kepada semua rakyat tanpa mengira agama bangsa, pergilah negeri-negeri yang kita kuasai. Bermakna kita ada model untuk kita ketengahkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati, ya, kita bersama dalam pertemuan. Akhirnya saya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim dengan merasmikan muktamar Dewan Pemuda PAS Malaysia kali ke-61 dengan doa dan harapan siru ala barakatillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir.